Hello semua. Hari ini kita akan belajar tentang unit 1 iaitu kemahiran saintifik. Dalam unit ini, kita akan lebih fokus kepada kemahiran proses sains. Kemahiran saintifik terbahagi kepada dua, iaitu kemahiran proses sains dan juga kemahiran manipulatif. Namun begitu, kemahiran proses sains terbahagi kepada dua, iaitu kemahiran proses sains asas dan juga kemahiran proses sains bersepadu. Dalam unit ni, kita akan lebih fokus kepada kemahiran proses sains asas iaitu kemahiran memerhati, mengelas, mengukur dan menggunakan nombor, membuat inference, meramal, berkomunikasi dan juga menggunakan perhubungan ruang dan masa. Okay, mari kita lihat satu persatu. Kemahiran proses sains asas yang pertama ialah memerhati. Pemerhatian dilakukan menggunakan deria penglihatan, pendengaran, deria bau, deria rasa dan juga deria sentuhan untuk mengumpul maklumat tentang objek-objek atau fenomena seperti bentuk, warna, saiz dan juga lain-lain. Okay, sekarang kita boleh tahu yang setiap deria kita ataupun 5 deria yang kita ada adalah terlibat dengan beberapa organ iaitu mata untuk penglihatan, telinga untuk pendengaran, hidung untuk deria bau, mulut ataupun lidah untuk deria rasa dan juga jari ataupun kulit untuk deria sentuhan. Namun begitu, terdapat beberapa jenis pemerhatian. Pemerhatian terbahagi kepada 3, iaitu yang pertama sekali, pemerhatian secara kualitatif. Pemerhatian ini melibatkan penggunaan deria sahaja. Pemerhatian ini direkodkan sebelum, semasa dan selepas aktiviti dilaksanakan. Contohnya, ciri-ciri, sifat-sifat objek atau fenomena seperti warna, tekstur, bau, bentuk, berat, isi padu atau suhu diperhatikan. Contohnya, rasa perih yang pahit boleh dirasai melalui organ lidah. Ataupun rasa kulit durian yang tajam boleh dirasai melalui jari. Sekarang mari kita lihat pemerhatian yang kedua, iaitu pemerhatian secara kuantitatif. Pemerhatian ini melibatkan pengumpulan maklumat yang lebih tepat dengan menggunakan alat untuk mengukur atau menyukat. Contohnya, panjang meja boleh diukur dengan menggunakan pembaris meter. Okey, sekarang mari kita lihat pemerhatian yang ketiga iaitu pemerhatian perubahan. Untuk jenis pemerhatian ini, ia berkenaan dengan pemerhatian tentang fenomena yang mengalami perubahan kimia dan fizikal. Perubahan ini boleh diperhatikan secara kualitatif dan juga kuantitatif. Maksudnya, kita boleh lihat menggunakan deria dan juga mengira ataupun menyukat, mengukur menggunakan secara kuantitatif. Okay, contohnya kita lihat ini adalah perubahan anak kucing yang kecil kepada anak kucing dewasa. Daripada sini kita boleh lihat dengan menggunakan deria iaitu pemerhatian secara kualitatif, iaitu kucing ini daripada kecil dia mula membesar. Kita juga boleh menggunakan alat untuk mengukur atau menyukat dengan menggunakan pemerhatian secara kuantitatif. Dengan cara kita ukur panjang kucing ni daripada dia kecil sampailah dia sederhana, sampailah ia menjadi kucing dewasa. Kita boleh membuat pengukuran. Jadi ini adalah salah satu contoh pemerhatian perubahan. Sekarang mari kita lihat kemahiran proses sains yang kedua, iaitu kemahiran mengelas. Pemerhatian digunakan untuk mengasing dan mengumpul objek atau fenomena berdasarkan ciri yang sama. Contohnya, objek yang mempunyai ciri yang sama dikelaskan ke dalam kumpulan yang sama. Kita boleh kelaskan haiwan terbahagi kepada 3 jenis, iaitu mamalia, amfibia dan juga reptilia, iaitu mamalia berdarah panas, amfibia yang berdarah sejuk dan boleh tinggal di dua tempat iaitu darat dan di air, manakala reptilia yang berdarah sejuk. Kita boleh bahagikan kepada 3 jenis. Contoh yang kedua yang kita ada di sini ialah ciri khas tumbuhan untuk melindungi diri daripada musuh. Kita boleh bahagikan kepada tumbuhan yang berduri dan juga tumbuhan yang berbau. Contoh-contoh tumbuhan yang berduri pula adalah pokok semalu dan juga kaktus.
Manakala tumbuhan yang berbau pula bunga pakma ataupun rafflesia dan juga daun tembakau yang mengeluarkan bau untuk melindungi diri daripada musuh. Jadi kita dah faham cara-cara untuk mengelas. Kita naklah belajar untuk mempunyai kemahiran mengukur dan menggunakan nombor. Pemerhatian dibuat secara kuantitatif, iaitu ukuran dinyatakan dalam bentuk nombor. Ini melibatkan penggunaan alat pengukuran piawai. Ingat lagi tak yang kita belajar waktu darjah 4? Alat pengukuran piawai adalah alat yang lebih standard yang digunakan di seluruh dunia. Alat yang digunakan dengan teknik yang betul untuk mengukur kuantiti seperti panjang, isi padu, berat, masa, suhu dan kelajuan akan membolehkan kita mendapat ukuran yang tepat. Dan juga alat pengukuran piawai ini digunakan untuk menjamin keseragaman. Macam yang saya sebut, untuk memastikan ukuran tersebut adalah lebih standard. Ini adalah contoh-contoh pengukuran yang kita akan buat sewaktu melakukan eksperimen. Yang pertama sekali, kita kena ukur panjang dengan menggunakan pembaris ataupun pita pengukur. Unit untuk mengukur menggunakan pembaris atau pita pengukur termasuklah milimeter, sentimeter dan juga meter. Ini pula simbol dia. Milimeter dengan simbol mm, sentimeter dengan simbol cm dan meter dengan simbol M sahaja. Lepas tu kita kena kira isi padu pula. Isi padu boleh dikira menggunakan bikar, silinder penyukat dan juga kelalangkun. Sukatan isi padu ini akan menggunakan unit piawai milimeter dengan simbolnya ml, unit liter dengan simbol dia L sahaja. Selain itu, kita juga perlu mengira jisim. Contohnya jisim badan kita, jisim kotak dan sebagainya. Cara untuk mengiranya ataupun menyukat jisim, kita gunakan neraca tuas, neraca 3 palang dan neraca yang lain lah. Unit untuk mengira jisim adalah miligram dengan simbolnya mg, unit gram dengan simbol g dan juga unit kilogram dengan simbol kg. Sekarang macam mana pula kita nak mengira masa? Kita mengira masa menggunakan jam randik dengan unitnya termasuklah saat, minit dan juga jam. Yang terakhir sekali, kita hendaklah mengira suhu. Contohnya mengira suhu beku ais ataupun suhu air yang mendidih. Kita perlu menggunakan termometer. Unit piawai bagi suhu pula adalah darjah Celsius dengan simbolnya darjah dan huruf C besar. Kita dah habis kemahiran proses sains yang ketiga. Sekarang mari kita lihat kemahiran proses sains asas yang lain. Kemahiran proses sains asas yang keempat ialah membuat inference. Membuat inference ini bermaksud membuat kesimpulan awal yang munasabah, yang mungkin benar atau tidak benar untuk menerangkan sesuatu peristiwa atau pemerhatian. Contohnya, kita ada satu bikar yang berisi cuka. Lalu kita celupkan satu kertas litmus biru. Apabila kita celupkan kertas litmus biru ini ke dalam bikar berisi cuka ini, kita boleh lihat kertas litmus biru tersebut bertukar warna menjadi warna merah. Tetapi apabila kita menggunakan kertas litmus merah dan kita celupkan di dalam satu bikar cuka ini, kita lihat tiada perubahan pada kertas litmus merah tersebut. Daripada situ kita boleh membuat inference ataupun kesimpulan awal untuk menerangkan peristiwa ini bahawa larutan cuka menukarkan warna kertas litmus biru kepada merah kerana ia berasid. Jadi kita dah dapat membuat inference berdasarkan pemerhatian yang kita nampak dan untuk menerangkan pemerhatian ini. Sekarang mari kita lihat kemahiran proses sains asas yang kelima, iaitu meramal. Ramalan ialah membuat jangkaan awal tentang sesuatu peristiwa berdasarkan pemerhatian dan pengalaman lalu ataupun berdasarkan data
yang didapati daripada penyiasatan lain. Okey, contohnya kita ada satu gambar rajah ni merupakan gambar satu bikar yang di bawahnya ada satu penuh bansen. Kita nampak air di dalam bikar ni mula mengeluarkan gelembung udara. Okey, berdasarkan rajah ini, cuba kita ramalkan apa yang akan berlaku kepada air itu selepas ia dipanaskan selama 10 minit. Okey. Jadi, sebab soalan ni adalah ramalan. Kita tak tahu apa yang akan jadi, tapi apabila kita melihat rajah ni, kita dah boleh agak dah. Kita dah boleh jangka bahawa ramalannya adalah suhu air akan meningkat. Betul tak? Ya, lepas ni kita boleh praktis dalam melakukan eksperimennya. Praktis kemahiran meramal. Okay, sekarang mari kita lihat kemahiran proses sains yang keenam, iaitu berkomunikasi. Berkomunikasi ini termasuklah apabila kita melaporkan maklumat ataupun bercerita tentang hasil penyiasatan kepada orang lain, kepada kawan-kawan, kepada guru, kepada ibu bapa dan sesiapa sahaja. Maklumat boleh dipersembahkan melalui percakapan, penulisan, graf, rajah, lukisan, model, peta ataupun formula. Tengok, kita boleh tahu ada pelbagai jenis ataupun pelbagai cara untuk berkomunikasi sebenarnya. Kemahiran seperti menyoal, berbincang dan memberi penerangan juga merupakan kemahiran berkomunikasi. Okay, mari kita lihat dua gambar ni. Kedua-dua gambar ini adalah contoh cara untuk kita melaporkan maklumat menggunakan poster. Cantik tak poster dia ni? Kedua ni adalah poster sains. Satu ni berkenaan fotosintesis dan satu ini perubahan jirim. Okeylah. Yang terakhir sekali ialah kemahiran proses sains asas yang ketujuh, iaitu kemahiran menggunakan perhubungan ruang dan masa. Kemahiran ini memerihalkan perubahan parameter seperti kedudukan, arah, bentuk, saiz, isi padu dan juga jisim dengan masa. Jadi, ia menceritakan tentang objek dengan merujuk kepada ruang dan masa. Ruang ini termasuklah kedudukan, arah, bentuk, saiz, isi padu dan juga jisim. Ini melibatkan perbandingan objek dari segi kedudukan, arah, saiz dan bentuk sepanjang satu jangka masa. Mungkin susah sikit nak faham, tapi mari kita lihat contohnya untuk lebih faham. Okay, contohnya kita ada sebatang tiang bendera yang diletakkan tegak di atas tanah. Bayang-bayang tiang bendera diperhatikan dan kedudukannya ditandakan bagi setiap 2 jam dari pukul 8 pagi hingga ke pukul 4 petang. Daripada keputusannya kita nampak pada pukul 8 pagi kedudukan bayang-bayang adalah di belah barat. Pada pukul 10 pagi pun kedudukan bayang-bayang di belah barat. Namun pada 12 tengah hari tiada bayang-bayang. Bermula daripada 2 petang, bayang-bayang berada di sebelah timur. Okey, soalannya di sini. Nyatakan hubungan antara masa dengan kedudukan bayang-bayang tiang bendera. Macam mana kita nak jawab? Cara untuk jawabnya kita boleh jawab macam ni. Ini singkatan saja, kita kena buat ayat yang panjang, iaitu pada waktu pagi kedudukan bayang-bayang tiang bendera adalah di sebelah barat. Pada waktu tengah hari kedudukan bayang-bayang adalah tidak kelihatan, tetapi pada waktu petang kedudukan bayang-bayang adalah di sebelah timur. Boleh nampak tak? Sebabnya kan kita bercakap tentang perhubungan ruang dan masa. Jadi masanya adalah pagi, tengah hari dan petang. Manakala perhubungan ruang ni pula kita boleh tengok arah dan juga kedudukan kan. Okey, jadi untuk yang ini, untuk eksperimen ni kita menggunakan arah kan, barat dan juga timur. Jadi ini adalah salah satu contoh macam mana kemahiran untuk menggunakan perhubungan ruang dan masa. Okey, itu sahaja untuk hari ini.